Hai, Assalamualaikum. Kita sambung tajuk tambah unit masa bahagian 2. Objektif kita dapat menambah unit masa. Kriteria kita, saya boleh menambah unit masa dalam perpuluhan. Jom kita menambah unit masa dalam perpuluhan. Tambah jam dan minit. Contoh yang pertama, hitung jumlah tempoh bagi aktiviti membantu ibu di dapur dan menolong bapa membasuh kereta. Sifar 1.5 jam tambah 0.75 jam. 1.5 jam tambah 0.75 jam. Langkah pertama, kita boleh susun dalam bentuk lazim. Tambah 0.75 jam. Tambahkan sifar di atas. Sifar tambah 5, 7 tambah 5, 12, 1 di atas. 1 tambah 1, 2. Titik perpuluhan, jangan lupa. Jadi jawapannya ialah 2.25 jam. Contoh B pula, berapakah tempoh dalam minit untuk aktiviti menolong bapa basuh kereta dan menyiram pokok bunga? Untuk basuh kereta 0.75 jam tambah menyiram pokok bunga 1/4 jam. Okey, memandangkan kedua-duanya bukan dalam bentuk perpuluhan, maka kita perlu tukarkan kepada minit kerana jawapannya mesti dalam minit. Okey, kita tukarkan 0.75 kepada minit. 0.75 darab 60. Kenapa 60? Kerana 1 jam sama dengan 60 minit. 6 darab 5, 30. 7 darab 6, 42, 45. Gerakkan 2 tempat selepas titik perpuluhan, 1, 2. Jadi, 0.75 ialah 45 minit. Manakala 1/4 jam sama dengan 60 bahagi 4. 1 darab 4, 4 bagi 2. 5 darab 4, 20. 15 minit. Jadi, tempoh masa sama dengan 45 minit tambah 15 minit. Itu sama dengan 60 minit. Jom kita lihat menambah hari dan jam dalam perpuluhan. Contoh yang pertama, hitung jumlah tempoh bagi dua proses untuk menyiapkan kereta robot merujuk kepada jadual, di mana masa yang ditunjukkan yang pertama 3.5 hari, kedua 1.5 hari. Jadi, jumlah masa ialah 3.5 hari tambah 1.5 hari. Kita juga boleh buat dalam bentuk lazim. 3.5 tambah 1.5 sama dengan 5 tambah 5, 0.15 titik perpuluhan. Hari, 5.0 hari sama juga dengan 5 hari. Contoh yang kedua, 4.75 hari tambah 9 hari 18 jam.
Okey, jawapannya hendaklah diberi dalam unit hari dan juga jam. Jadi, 4.75 kita kena tukarkan kepada bentuk hari dan jam. Iaitu 4 hari dan 0.75 hari. Okey, 0.75 kita kena darabkan dengan 24. Kenapa 24? Kerana satu hari ada 24 jam. Okey, jadi 4 darab 5, 20. 7 darab 4, 28 tambah 2, 30. 2 darab 5, 10. 2 darab 7, 14 tambah 1, 15. Okey, tambahkan 0.81. Gerakkan 2 titik selepas titik perpuluhan sama dengan 18 jam. Okey, jadi kita buat jadual T, hari dan jam. Masukkan 4 hari 18 jam tambah 9 hari 18 jam. 18 tambah 18 sama dengan 36 jam. 9 tambah 4, 13 jam. Sebabkan satu hari 24 jam, kita tolakkan 24 tambahkan 1 hari. Sama dengan 12 jam dan 14 hari. Jadi jawapannya ialah 14 hari 12 jam. Contoh yang ketiga pula, 3 1/2 hari atau 3/2 hari tambah 8.125 hari. Jawapannya dalam unit hari dan jam. Okey, jadi kita kena tukarkan pecahan dan perpuluhan ini kepada hari dan jam. Di mana 3 1/2 adalah 3 hari dan 1/2 darabkan dengan 24. Satu hari 24 jam. Jadi 24 bahagi 2 sama dengan 12. 12 jam. 3 hari 12 jam. Manakala 8.125 pula sama dengan 8 hari dan 0.125 hari. Tukarkan 0.125 kepada jam, kita darabkan dengan 24 sama dengan 4 darab 2, 8, 10 tambah 1, 5. 2 darab 5, 10 tambah 1, 5. 1 darab 2, 2. 0.10, 3. Ada 1, 2, 3 tempat selepas titik perpuluhan. 1, 2, 3. Itu 3 jam. Jadi, kita buatkan dalam bentuk jadual T. Hari dan jam. 3 hari 12 jam tambah 8 hari 3 jam sama dengan 15 jam 11 hari. Jadi, jawapannya ialah 11 hari 15 jam. Mudah kan? Jom kita lihat tambah tahun dan bulan. Contoh yang pertama berdasarkan rajah atau risalah, jumlahkan tempoh bagi kursus komputer, peringkat asas dan peringkat lanjutan. Peringkat asas ialah 1.25 tahun, peringkat lanjutan 1.5 tahun. 1.25 tahun tambah 1.5 tahun.
Langkah pertama, kita susunkan dalam bentuk lazim 1.25 tahun tambah 1.5 tahun. Tambahkan sifar di bawah 5. Kemudian kita tambahkan perpuluhan. 5 tambah sifar 5, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 1, 2. Jangan lupa titik perpuluhan. Jadi, jawapannya ialah 2.75 tahun. Soalan kedua, berapakah tempoh kursus komputer peringkat asas dan profesional? Peringkat asas 1.25 tahun, profesional 5.6 tahun. Beri jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, kita tuliskan ayat matematiknya 1.25 tahun tambah 5/6 tahun. Jawapannya dalam tahun dan bulan. Okey, langkah yang pertama, kita tukarkan dulu perpuluhan kepada tahun dan bulan. 1 tahun dan sifar perpuluhan 5 tahun didarabkan dengan 15. Kenapa 12? Kerana 1 tahun ada 12 bulan. 2 darab 5, 10. 2 darab 4 tambah 1, 5. 1 darab 5, 5. Dan 1 darab 2, 2. Tambahkan sifar 3. Darabkan 2 titik menjadi 3. 3 bulan. Okey, langkah seterusnya kita tukarkan 5/6 tahun kepada bulan. 5/6 darab 12 sama dengan bahagi sifir 6. 6 bahagi 6 1, 12 bahagi 6 2. 5 darab 2, 10 bulan. Okey, jadi kita tambahkan dalam bentuk jadual T tahun dan bulan. 1 tahun 3 bulan tambah 10 bulan sama dengan 13 bulan 1 tahun. Okey, memandangkan 1 tahun hanya 12 bulan, tolak 12 tambah 1 menjadi 1 bulan 2 tahun. Jadi jawapannya ialah 2 tahun 1 bulan. Jom kita lihat contoh dekad dan tahun. Berpandukan jadual, hitung tempoh perkhidmatan Cikgu Mirza dalam dekad sebelum beliau bersara. Okey, jadi kita tambahkan kedua-dua tempoh. 2.4 dekad tambah sifar perpuluhan 8 dekad. Ini ayat matematiknya. Dan kita tuliskan dalam bentuk lazim. 2.4 dekad tambah sifar perpuluhan 8 dekad. Sama dengan 8 tambah 4, 12. 1 di atas, 3. 3.2 dekad. Contoh yang kedua, saya bertugas sebagai guru sementara selama 1/5 dekad. 1.3 dekad seterusnya sebagai guru tetap. Berapakah tempoh dalam tahun Cikgu Alice telah bertugas sebagai guru? Jadi, ayat matematiknya ialah 1/5
dekat tambah 1,3 dekat. Okey, jadi kita perlu tukarkan pecahan dan perpuluhan kepada bentuk tahun. 1,5 darabkan dengan 10. Kenapa 10? 1 dekad sama dengan 10 tahun. 5 bahagi 5 1, 10 bahagi 5 2 sama dengan 2 tahun. Manakala 1,3 darabkan dengan 10. Sifar 31 sama dengan 13 tahun. Jadi 13 tambah 2 tahun sama dengan 15 tahun. Sekarang kita tengok pula contoh tambah abad dan dekad. Contoh yang kedua, 12,6 abad tambah 58 dekad. Jawapannya dalam unit abad dan dekad. Jadi langkah pertama, kita kena tukarkan perpuluhan kepada abad dan dekad. 12 abad dan 0,6 abad darab 10. Kenapa darab 10? 1 abad sama dengan 10 dekad. Gerakkan satu titik sama dengan 6. 6 dekad. Ini bentuk jadual T, abad dan dekad. 12 abad, 6 dekad tambah 58 dekad sama dengan 64 dekad, 12 abad. Okey, 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi, kita tolakkan 60 mewakili 6 abad sama dengan 4 dekad 18 abad. So, jawapannya ialah 18 abad 4 dekad. Contoh seterusnya, 4 9/10 abad tambah 3,2 abad. Dan jawapannya dalam unit abad dan dekad. Yang pertama, kita tukarkan pecahan 4 9/10 kepada abad dan dekad. 4 abad 9/10 darabkan dengan 10 sama dengan 9 dekad. Manakala 3,2 abad sama dengan 3 abad dan 0,2 darab 10. Akan satu titik sama dengan 2 dekad. Jadi, tambahkan dalam bentuk jadual T, abad dan dekad. 4 abad 9 dekad tambah 3 abad 2 dekad sama dengan 11 dekad 7 abad. Okey, 1 abad sama dengan 10 dekad, jadi tolakkan 10 tambah 1 sama dengan 8 abad
dan 1 dekad. Macam lihat unit terakhir iaitu abad dan tahun. Contoh yang pertama, 7,9 abad tambah 6 abad 42 tahun. Okey, langkah pertama kita perlu tukarkan 7,9 abad kepada abad dan tahun. 7 abad dan 0,9 darab 100. Kenapa 100? Kerana 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi gerakkan titik 1, 2. Jadi 0,9 sama dengan 90 tahun. Sekarang kita tambahkan dalam bentuk jadual T, abad dan tahun. 7 abad 90 tahun tambah 6 abad 42 tahun sama dengan 132 tahun 13 abad. 1 abad 100, kita tolak 100 tambah 1 abad. Jadi jawapannya ialah 14 abad 32 tahun. Contoh yang kedua, 0,82 abad tambah 451 tahun. Okay, jawapannya dalam unit abad dan juga tahun. Jadi langkah yang pertama, kita tukarkan dulu 0,82 abad kepada tahun. 0,82 darab 100. Gerakkan titik sama dengan 82 tahun. Okey, 451 tahun sama dengan 400 tambah 51. 400 sama dengan 4 abad. 51 tahun. Jadi, kita tambahkan 4 abad 51 tahun tambah 82 tahun. Sama dengan 133 tahun 4 abad. Okay, kerana 1 abad 100 tahun, kita tolak 100 tambah 1. Sama dengan 33 tahun 5 abad. Jadi jawapannya ialah 5 abad 33 tahun. Contoh yang terakhir, 5/3/4 abad tambah 1,3 abad. Jawapan dalam unit tahun. Jadi kita perlu tukarkan pecahan dan juga perpuluhan kepada unit tahun. Sama dengan 5 darab 100 itu 500 tahun tambah 3/4 darab 100 sama dengan 75 tahun. 500 tambah 75 sama dengan 575 tahun. Okay, manakala 1/3 abad pula ialah 1,3 darab 100. Gerakkan 2 tempat sama dengan 130 tahun. Jadi tambahkan 575 tahun tambah 130 tahun. Jawapannya ialah 705 tahun. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.